أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Amati Tuan Imam, Tuan Bilal suruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita dengan bermacam-macam nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam yang selayaknya mengawal bahkan menjaga diri kita daripada terseleweng, daripada tersasar. Bahkan dengan nikmat iman dan Islam itulah yang menjadikan kita merasakan ada orang yang lebih berkuasa daripada kita, ada kuasa yang jauh lebih berkuasa daripada kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Sambung pada muka surat 297 dalam kitab Iman dan Kehidupan karya almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada tajuk ibadat tidak mengurangi penghasilan. Dalam bahasa yang lebih mudah, ibadah yang kita lakukan sehari semalam yang wajib secara khusus, tidak mengganggu pun kerja ataupun aspek kegiatan keduniaan yang kita lakukan. Kata pengarang, ada yang mengatakan kepercayaan agama yang mewajibkan kepada pemeluknya dengan pelbagai ibadat dan upacara yang memerlukan waktu sedikit atau yang banyak, seumpama solat 5 waktu sehari semalam. Mereka bertanya, apakah ini tidak mengganggu kepada pekerjaan dan tidak merugikan, terutama dalam zaman yang kita hidup pada hari ini, semuanya memerlukan kepada gerak kerja yang cepat dan segera. Memang benar, ibadat dalam berbagai agama akan mengambil masa, tetapi waktu yang dikehendaki hanyalah sedikit sahaja. Kalau orang beribadat itu tidak membuat tambah-tambahan yang tidak diperintahkan Allah dan hanya memberatkan kepada diri mereka sahaja. Patutlah diingatkan, sedikit waktu yang dipergunakan untuk beribadat bukanlah waktu yang terbuang percuma bagi kehidupan dan mengganggu proses untuk kita bekerja. Dalam erti kata, ibadat ini akan menyebabkan kita rugi dan sebagainya. Bahkan sepatutnya dengan ibadat itulah menimbulkan suatu kekuatan, kemahuan yang baru, supaya selepas sahaja kita mengerjakan ibadat, menjadikan semangat untuk meneruskan kerja itu akan semakin kuat. Maka tidaklah tepat apabila sesuatu hanya diukur dengan kebendaan yang boleh dilihat dengan mata kasar sahaja, sehingga melupakan kesan dan pengaruhnya yang tidak kelihatan, bahkan sebenarnya memberikan keteguhan hati dan kekuatan untuk kita bekerja ataupun beramal. Salat menurut ajaran Islam memberi kesan dan pengaruh yang mendalam. Dia bukan hanya merupakan amalan kejiwaan semata-mata, di samping ia juga mengandungi didikan, seumpama mengajar aspek kebersihan, mengajar budi pekerti, mengajar disiplin. Sebab itu sembahyang berjemaah sebagaimana yang disyariatkan memberikan pendidikan kesatuan, disiplin, serta merupakan pembelajaran yang mengajarkan dasar-dasar hidup bermasyarakat yang baik untuk menanamkan perasaan kasih sayang dan persaudaraan antara sesama manusia. Cuba kita fikirkan dengan lebih mendalam, rugi atau untung kepada aspek perniagaan kita, gerak kerja kita, apabila seseorang yang beriman bangun dari tidurnya sebelum matahari terbit, lalu membersihkan diri dengan berwuduk, menunaikan solat, menundukkan diri, berdoa kepadanya, kemudian bergerak
menuju ke tempat kerja dengan hati yang bersih, badan yang sihat, jiwa yang lapang dan keyakinan yang kuat. Berbanding dengan orang yang bangun lewat, pergi ke tempat kerja dengan fikiran yang serabut, jiwa yang kesal, dada yang sempit ditambah dengan kemalasan, apakah orang yang beribadat itu layak ataupun digelar sebagai orang yang merugikan daripada aspek realiti? Berkenaan dengan solat berjemaah, ada digambarkan oleh beberapa penyelidik tentang kesan solat berjemaah itu. Katanya, sesungguhnya solat berjemaah itu merupakan nikmat yang besar dalam memberikan kesempatan kepada manusia untuk menikmati 5 kali dalam sehari. Menghirup udara yang perdamaian yang sihat di tengah dunia yang diliputi pertentangan dan kepayahan, menghirup udara persamaan dalam suasana terjadinya perbezaan dan perbalahan pendapat, menghirup udara kasih sayang di tengah kancah dunia yang penuh dengan kedengkian, dendam dan permusuhan dalam kehidupan sehari-hari. Satu perkara yang mesti dijelaskan oleh kita yang sentiasa melazimi solat 5 waktu, terutama kepada mereka yang dilihat tidak memahami kesan ibadah secara nafas panjang, hanya melihat ia sebagai ritual, tonggang-tonggek kemudian selesai, dan menggambarkan pula apa yang kita lakukan itu berada dalam fasa kita mencari duit dan sebagainya. Walhal sebagaimana yang kita tahu, kalaulah seseorang itu menjaga disiplinnya dalam beribadat kepada Tuhan, sepatutnya dia lebih disiplin dalam berinteraksi dengan manusia. Sebagaimana satu isu yang berlaku baru ni, walaupun menimbulkan kemarahan sebahagian daripada kita, lebih baik kita mengambil pendekatan untuk memberi penjelasan. Orang yang menunaikan solat, dia akan menjadi seorang yang amanah. Orang yang menunaikan solat, dia akan menjadi seorang yang berdisiplin. Kalaulah ada orang yang menunaikan solat, dia tidak amanah, bermaksud bukan salah solat itu, tetapi individu itu yang tidak menunaikan solatnya dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang seterusnya, memakmurkan bumi dengan kerja. Ada juga orang yang salah faham tentang iman dan orang yang beriman. Tergambar dalam fikirannya bahawa orang yang beriman itu disebutkan sebagai istilahnya disebutkan sebagai darwish. Wallahu a'lam maksud sebenarnya apa, tetapi dinyatakan maksud terjemahannya seorang yang fakir, iaitu seseorang yang kerjanya hanya meminta-minta sepanjang hari dan dia tidak ada kerjaya. Orang yang tinggal mungkin di rumah ibadat, duduk di masjid, yang kerjanya beribadat semata-mata, yang menyebabkan dia terputus daripada kehidupan dunia luar. Maka katanya, tentu kalaulah individu yang dinamakan sebagai orang yang beriman itu hanya itu sahaja aktivitinya, tentu merugikan kepada kerja dan juga tidak menjadi individu yang produktif. Tetapi gambaran serupa ini hanya ditemui dalam lingkaran yang tertentu di pelbagai agama, dan itu tidak dikenali dalam akidah dan kepercayaan Islam. Yang diketahui dalam Islam hanyalah orang beriman itu adalah individu yang akan bekerja bersusah payah, menunaikan kewajipan dalam hidup ini, mengambil dan memberi perkenankan kehendak Allah terhadap manusia. Mereka dijadikan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebaik mungkin untuk kepentingan kemanusiaan. Satu perkara yang disebutkan oleh Dr. Sokordawi, iaitu menempelak sebahagian daripada orang yang menganggap kalau orang Islam itu mesti kerjanya duduk masjid je kan, tak ada buat benda lain, zikir je kan. Macam semalam sembang dengan Nazir satu masjid di Ampang, tanya dia tentang isu yang sering dipalitkan kepada pihak pengurusan masjid.
Kalaulah pihak masjid buat kebaikan 20 kebaikan, hanya satu sahaja kesilapan pihak masjid, maka satu itulah yang akan dicanangkan, tetapi 20 ini diabaikan. Kata dia lah, dahlah kami ni ialah ikhlas. Kami ni makan zikir je, kami ni makan ibadat je, kami tak makan nasi. Itu luahan perasaan lah yang menggambarkan kepenatan menghadapi isu-isu yang terpaksa ditelan oleh sesiapa sahaja yang bekerja di pengurusan masjid ataupun mana-manalah pengurusan-pengurusan agama, seringkali akan diperlihatkan sedemikian. Maka yang disebutkan oleh Dr. Soqordawi, di antara ciri yang menjadi keutamaan bagi umat Islam adalah produktif, adalah juga yang menggunakan kalimah progresif, terpulanglah, walaupun perkataan itu pun tidaklah begitu tepat. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nasyit. Orang Islam itu orangnya yang rajin, tak boleh duduk diam. Dia bukan seorang yang bersifat pasif, hanya tunggu je. Tetapi orang beriman itu sepatutnya dia akan sentiasa disibukkan dengan macam-macam gerak kerja. Yang gerak kerja itu adalah seluruh kehidupannya kerana Allah, sama ada urusannya adalah urusan keduniaan, apatah lagi urusan-urusan yang melibatkan akhirat, dia tidak akan boleh duduk diam. Kalau dia seorang suami yang sangat-sangat memberikan perhatian kepada aspek keluarganya. Dia tak boleh duduk diam, dia mesti cari kerja. Kalau pendapatan yang diperolehi tak mencukupi, dia akan cuba dapatkan pendapatan demi kelangsungan keluarganya. Kalau seorang ayah akan mencari kerja-kerja yang sesuai supaya boleh support pendidikan anak-anak dan macam-macam lagi lah, semua dalam lingkungan kehidupan. Kalau dia seorang bos, dia akan jadi bos yang aktif. Kalau dia seorang pekerja, dia akan jadi seorang pekerja yang aktif. Semua dalam mana-mana lapangan pun adalah bukan menjadi ciri orang Islam yang hanya menunggu sahaja. Sebab tu kadang-kadang antara perkara yang menginsafkan kita adalah apabila melihat teman-teman seakidah kita yang diuji oleh Allah dengan kecacatan anggota, tak ada tangan, tak ada kaki, tapi mereka begitu tekun bekerja. Saya pernah aksiden sekali tu, berlanggar, memang dahsyatlah, 7 biji kereta kita belakang sekali, betul nak buat apa dah. Cuma yang bantu kita waktu tu, yang hantar kita ke rumah adalah seorang anak muda yang dalam lingkungan 20-an, yang memang tak ada kedua-dua belah tangan. Tangan kanan, tangan kiri ni tak ada, memang tak ada langsung. Tapi dibawa kereta. Dibawa kereta, naik kereta. Kita tengoklah dia bawa kereta, kita kata, Allah, malu kita yang ada tangan kat tangan, 2 tangan ni elok lagi, tak cari kerja. Dan dia buat macam-macam kerja. Dan kita tengok dia bawa kereta pakai kaki, bayar tol pakai kaki. Kita kata, ya Allah, hebat. Dan dia ada 3 biji kereta. Tak ada tangan tu. Memang hobinya main kereta. Kita kata ni kalau main racing macam mana ni. Itu gambaran kita kata bagaimana orang Islam yang memiliki anggota yang sempurna, tetapi memilih untuk meminta-minta. Dalam masa yang sama, agama juga melarang untuk kita mengherdik orang yang meminta-minta. Kita tak boleh pukul rata. Apa kata orang Islam ada tangan ada kaki, kerjalah. Tak boleh, agama pun tak benarkan. Kita kena faham kedua-dua jalur halus itu. Agama memang menyuruh kita bekerja, mencari rezeki, bertungkus lumus untuk kelangsungan hidup. Jangan minta-minta ke orang, tetapi jangan pula bila orang minta, kita pula yang herdik-herdik. Agama larang. Jadi kita berada pada jalur yang kedua-dua je mesti diseimbangkan. Kalaulah memang ada orang yang dia minta-minta, adakah dia tak cari kerja? Tak boleh, kita kena tanya dulu, kena tahu. Dan kalau memang kita dah ada rekod, barulah kita boleh sebutkan secara spesifik. Tak boleh pukul rata orang yang jenis minta-minta ni, mereka pemalas dan sebagainya. Walaupun yang memang sering kita lihat di kebanyakan orangnya begitu. Baik. Jadi ini yang disebutkan dalam aspek memakmurkan bumi dengan kerja. Memang orang beriman sifatnya sedemikian rupa. Agama Islam tidak kenal satu hari yang khusus untuk beribadat sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja, dan bekerja untuk urusan dunia itu adalah ibadat.
Syaratnya dikerjakan dengan niat yang jujur dan betul. Hari Jumaat yang dianggap hari besar dalam Islam, tiadalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sudah mendengar panggilan azan hingga sampailah kepada selesai urusan solat Jumaat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik untuk kamu kalau kalian mengetahui. Dan apabila telah selesai mengerjakan solat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah kurniaan rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Pertamanya, kalau diberi pilihan hari Jumaat nak cuti ke nak kerja, mestilah kita nak cuti kan, supaya memudahkan untuk kita berehat dan pergi solat Jumaat lah, baru boleh pergi solat awal. Tapi tak berlakulah macam tu kecuali di beberapa tempat saja. Maka apa yang disebutkan oleh Rasul Qardawi, kalaulah hari Jumaat tu cuti pun bukan bermaksud kita kena tidur je, tak. Hari Jumaat juga yang cari rezeki lah. Cuma bila dengar orang azan tu berhenti dan bersegeralah menuju ke masjid semayang. Lepas habis semayang sama balik cari duit. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalahnya, ayat ni diturunkan oleh Allah bila azan lah duk jual beli lagi. Itu yang Allah Taala tegur tu. Orang azan dah duk jual lagi kan. Jadi orang dah azan dah pergi hantar order lagi kan. Ini yang Allah marah. Allah kata dah azan tu pergi semayang dulu. Order banyak ni, dak Allah panggil pergi semayang dulu, lepas habis semayang pergilah cari rezeki. Kalau dah memang takdirkan kena order masuk waktu semayang, bermaksud ketahuilah Allah Ta'ala takdirkan tu bukan rezeki kita. Kerana apa? Yang memberi rezeki itu Tuhan. Walaupun kita kata nak cari rezeki ni, tapi Tuhan kata pergi semayang, maka pada waktu itulah kita berhenti dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi sebab kenapa berlakunya azan Jumaat tu 2 kali. Tak silap saya pada zaman Sayyidina Osman lah, antara fasa yang menjadi orang Islam pada waktu itu dah seronok dengan kekayaan macam-macam kan. Jadi menyebabkan bila azan sekali ni tak perasan, maka azan Jumaat 2 kali. Dan kita pun kekalkan sampai hari inilah supaya memudahkan untuk orang beri perhatian terhadap solat Jumaat tersebut. Maka beginilah kehidupan seorang Muslim di hari Jumaat: bekerja dan jual beli sebelum solat, kemudian dengan cepat mengingati Allah dan solat, dan kembali bertebaran di muka bumi mencari kurniaan Allah selesai daripada solat. Menurut riwayat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat sekumpulan orang di sudut masjid usai solat Jumaat. Sayyidina Umar bertanya, "Siapakah kamu?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah." Lalu Sayyidina Umar mengusir mereka dengan cemetinya dan mengatakan, "Janganlah seseorang kamu berhenti dan mencari rezeki dan hanya berdoa, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Padahal dia tahu bahawa langit belum pernah menurunkan hujan emas atau perak. Padahal Tuhan telah berfirman, dan apabila selesai mengerjakan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah." JK masjid jangan buat pula. Nampak orang baring ni, kenapa baring ni? Kami berdoa kepada Tuhan. Dah halau, habislah, viral lah. Jangan duk buat lah. Itu sebab yang buat ni Sayyidina Umar. Waktu Perdana Menteri, waktu ketua negara, bolehlah dibuat kan. Bermaksud apabila dia sebut tu, benda tu menjadi dasar. Bukan rezeki itu semata-mata kita berdoa maka Allah Ta'ala pun turunkan rezeki. Kita pun tahu
hujan yang turun tu bukannya kita boleh tadah betul ambil pergi jual, tak. Tetapi kita semua mengetahui kalau seseorang itu berhajat kepada kekayaan, seseorang itu berhajat kepada kurniaan yang banyak, maka usahanya pun perlu dilipat gandakan. Itulah sunnah dalam bekerja, berniaga dan sebagainya. So kalau ada orang buat iklan ingin kaya cepat, janganlah percaya kan. Hari ni berniaga, esok kaya, ini masalah orang kita lah. Nak cepat kaya je, akhirnya kena scam 10,000, 20,000, 100,000, 300,000, baru pencen duit, pencen habis gitu je. Kerana apa? Terkesan dengan iklan-iklan yang sedemikian. Kini letak dalam kepala nak kaya itu tak semudah yang disangka. Tengok orang lain senang je kaya, campak duit kaya, tak semudah yang disangka. Maka kita meyakini sunnah dalam nak mencari kekayaan itu pun ada jalannya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada asalnya dia ni pekerja buruh. Sayyidina Umar Al-Khattab dia cerita, selepas mana dia menjadi khalifah, dia lalu di tempat dulu dia ternak unta dulu. Dia lalu situ, maka diimbah balik. Dia kata apa? Dulu kat sinilah seorang lelaki yang menjadi anak kepada Al-Khattab dibesarkan dengan sangat keras. Dia kerja dia ternak unta milik ayah dia. Ternak unta pula tak mendapat upah yang setimpal, sehingga diriwayatkan Sayyidina Umar pernah ditanya oleh ayah dia dalam keadaan dia penat bekerja seharian, sampai rumah ayah dia tanya, unta aku macam mana? Unta aku macam mana? Tanya Umar, balas balik, tanya unta je, yang jaga unta tak tanya ke? Lebih kurang macam tu lah. Apa jawapan balas ayah dia? Kalau unta aku okey, mesti yang jaga unta tu okey. Jawapan betapa kerasnya ayah dia tu. Sebab tu Sayyidina Umar sendiri mengakui antara sebab kenapa aku ni, orang panggil aku ni orang yang keras, kerana apa? Memang aku dididik dengan didikan yang sangat-sangat keras oleh ayah dia. Begitu juga dengan makcik-makcik dia, yang minta dia macam-macam, kumpul kayu api, kemah tu buat ni. Sayyidina Umar waktu muda ni memang orang yang sangat-sangat aktif tolong keluarga dia. Tapi bila pergi tolong makcik dia, kerja daripada pagi sampai malam, upah dia apa? Segenggam kurma. Memang macam hamba betul lah. Segenggam kurma, kerja daripada pagi sampai malam. Memang sangat-sangat memenatkan. Jadi Sayyidina Umar, dia kata apa? Suatu hari dia bersembang dengan adik dia. Dia kata, aku ni sebenarnya minat berniaga. Aku memang minat berniaga, dan aku nak jadi orang yang kaya. Dan dia nyatakan hasrat dia kepada ayah dia. Bah, orang nak berniaga boleh? Saya guna bahasa mudah lah. Habis kau nak guna modal mana? Modal bapak lah. Apa kata bapak dia? Duit aku. Memang tak bagi lah. Jadi Sayyidina Umar, tak silap saya, dia bincang dengan adik dia. Maka adik dia yang modalkan dia. Lepas start daripada itulah dia berhenti dah buat kerja-kerja buruh kasar dan dia berniaga. Dan Sayyidina Umar sebenarnya dalam sejarah di Mekah, dia juga dinobatkan sebagai orang jutawan di Mekah pada waktu itu. Cuma namanya dia tak semasyhur Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia juga kaya, orang yang memang bisnesnya berjaya. Tetapi dia memilih jalan hidup dia sebegitu kerana apa? Apabila jadi pemimpin, dia kena pilih. Dia nak berniaga ke dia nak jaga rakyat? Kalau jadi pemimpin nak berniaga juga, jahanam. Jadi kalau nak berniaga, berhenti jadi pemimpin, pergi berniaga. Jadi kalau nak jaga rakyat sungguh-sungguh. Jadi Sayyidina Umar, antara bukti bahawa dia memang kaya ketika mana peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah bersama-sama. Dia hijrah pada waktu itu dengan 3 orang. Antaranya adalah Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Ayyash ni adik dia juga, cuma bukan satu mak, lain. Jadi waktu hijrah tu diganggu oleh Abu Jahal. Pakcik-pakcik dia yang lain ganggu. Dalam perjalanan tu dia orang dikejar dan dia orang trap Ayyash ini supaya patah balik dengan hujah mak dia sakit. Maka bila kena trap, Ayyash ni jenis memang anak yang taat, anak yang baik. Dia tak boleh dengar mak sakit, dia tak boleh dengar. Maka berkerah nak balik juga. Sayyidina Umar kata jangan balik.
Antara ucapan Sayyidina Umar kepada dia, kalau kau dengar cakap aku sampai Madinah nanti, separuh harta aku kau ambil. Memang kaya. Separuh harta aku ambil kat kau. Supaya apa, nak bagi jiwa dia kuat. Tapi tak boleh, mak tak boleh. Bagilah apa pun, mak no satu. Dia kata tak boleh, nak balik juga. Baru-barulah Sayyidina Umar kata tak apalah, ambil unta aku ni. Unta aku ni kalau jadi apa-apa, naik dan pecut baliklah. Untuk Sayyidina Umar antara unta yang laju pada waktu itu. Kita pun tak boleh bayang lah unta laju macam mana. Kalau kuda tu boleh bayang. Tapi unta juga di antara kenderaan yang ada baka-baka dia yang memang buat racing kot. Memang Arab buat racing unta ada memang laju. Okay. Jadi itu yang diajarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa agama ini tidak akan tertegak dengan orang yang hanya duduk berdoa, ya Allah bantulah kami, ya Allah bantulah kami, tetapi digerakkan oleh orang yang juga berdoa, Allah bantulah kami, kemudian bertebaran selepas daripada mana mengerjakan solat. Sebab tu Sayyidina Umar marah sangatlah kalau setakat duduk dalam masjid berdoa, ya Allah murahkan rezeki aku, ya Allah murahkan rezeki aku, tapi tak ada hasil. Jadi kita kena faham mesej ini dengan sempurna. Apa ni, tak boleh nak doa ke? Bukan. Mesti seiring berdoa dengan berusaha untuk melaksanakan tuntutan tersebut, supaya barulah doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah baru maksud sebenar orang yang bertawakal kepada Allah. Topik seterusnya, mempercayai akhirat bukan bererti meremehkan urusan dunia. Ada juga orang yang salah faham, memandang golongan yang mempercayai akhirat dan menghadapkan tujuan ke situ bererti menghentikan urusan dunia dan berhenti memajukannya. Kerana dunia dan akhirat dalam pandangan mereka sebagai dua anak timbangan. Kalau berat turun daun timbangan yang sebelah, maka yang satu lagi akan naik. Atau mereka mengumpamakan seperti timur dan barat. Jika dekat kepada yang satu, menjadi jauh dari yang lain. Atau sebagai dua perempuan yang bermadu. Jika satu diberi hati, tentu yang lain merasa hati. Begitulah dalam anggapan mereka, setiap menghadap tujuan ke akhirat bererti membelakangkan urusan dunia. Menurut ajaran Islam, orang beriman dituntut supaya bekerja untuk urusan dunia dengan bersungguh-sungguh, berjuang, membangun, mengusahakan kemakmuran dan kemajuan, tetapi dalam niatnya bukan sekadar kepentingan dunia, melainkan juga dengan tujuan untuk keselamatan hari akhirat. Orang beriman mempergunakan dunia menjadi sawah, menjadi ladang untuk keselamatan akhirat. Untuk berhasilnya memerlukan kepada kerja dan usaha. Tetapi hasil usaha itu tidak dapat dipetik seluruhnya di dunia, melainkan hanya sebahagian sahaja yang diperolehi di dunia, sedangkan hasil yang sepenuhnya pakal diterima di hari akhirat. Orang beriman menguasai dan mempergunakan dunia untuk dirinya dan bukan dia yang dikuasai dan dipergunakan oleh dunia. Orang beriman menjadi tuan dari dunia dan bukan menjadi hamba kepada dunia. Orang beriman merasa dirinya salah satu anggota yang bekerja dalam tubuh umat, membantu pertumbuhan dan pergerakan. Sebab itu di mana sahaja dia bekerja, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Untuk kebaikan umat dan keselamatan bersama. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang yang bertani, menjadi businessman, menjadi ahli tukang dan sebagainya. Mempercayai hari akhirat tidak menyebabkan mereka berhenti dari mengerjakan urusan dunia. Mereka disuruh bekerja dan berusaha dalam keadaan bagaimana sekalipun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Ketika mana terjadinya kiamat, dalam keadaan di tangan seseorang kamu masih ada biji kurma, maka kalau dia boleh menanamnya, hendaklah ditanamnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad, menjadi gambaran kepada bukan kesinambungan, pembahagian yang sempurna di antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Seringkali kita menggambarkan secara mudah bahawa orang yang mengutamakan dunia
akan meninggalkan akhirat. Orang yang mengutamakan akhirat akan meninggalkan dunia. Maka ini sifir yang mesti kita tidak jadikan dia sebagai pegangan kita sebagaimana yang difahami oleh barat. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan tinggal. Kalau kejar dunia, akhirat akan tinggal. Sebaliknya, kedua-duanya berhajat kepada ilmu pengetahuan. Nabi sebut dalam satu hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berhajat kepada dunia, dia kena ada ilmu tentangnya. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mahu menumpukan kepada urusan akhirat, tidak ada jalan ringkas, tidak ada jalan singkat, dia juga mesti kena ada ilmu pengetahuan. Dan Nabi sebutkan sebagai penutup, wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Dan kalau kita nak kejar dua-dua, maka tak ada jalan singkat. Kena tahu macam mana kita nak imbangkan dunia dan akhirat dengan mengetahui tujuan akhir kita adalah akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahawa dunia itu, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka kita semua memahami apa juga yang kita lakukan di dunia, hasilnya bukan untuk diri sendiri, hasilnya adalah untuk umat. Bermaksud apabila kita membuat sesuatu urusan perniagaan, mesti difikirkan, aku berniaga ni kerana apa? Nak melangsaikan tanggungjawab. Aku sebagai orang Islam ada kewajipan untuk seluruh orang Islam yang lain. Fardu kifayah untuk orang Islam kena memastikan ekonomi mesti juga dikuasai oleh orang Islam. Maka kena ada perasaan tu, bukan semata-mata fikir kalau berniaga untung besar ni. Semua orang tengah cari ayam ni. Kalau berniaga ayam ni, untung besar ni. Betul. Tapi fikir juga, kalau aku berniaga ayam dengan cara yang betul, semua orang dapat makan ayam yang halal, yang confirm tahu disembelih, dan sebagainya. Jadi kerana apa? Nak menunaikan tanggungjawab, kewajipan kita fardu kifayah kepada orang Islam yang lain yang juga berhajat kepada benda yang sama. Seterusnya, tawakal. Tawakal bukan bererti menyerah semata-mata, hanya diam dan tidak bekerja. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ada menyebutkan satu ucapan, langit tidak pernah menurunkan hujan emas atau perak, cukup memberikan pengertian tentang erti tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal bukanlah erti meninggalkan sebab-sebab yang diadakan oleh Allah. Bukan bererti menyerah dan mengharapkan supaya Tuhan mengadakan sesuatu di luar keadaan yang biasa. Menanti hujan emas atau perak turun dari langit, atau menunggu-nunggu dari bumi keluar nasi atau roti, lauk pauk, minyak dan air, tanpa ada kerja dan usaha, tanpa menggunakan fikiran. Bukan begitu. Erti tawakal adalah bekerja dan mengusahakan sebab-sebab yang biasa, kemudian menyerahkan berhasilnya kepada Allah. Benih yang disemai dan ditanam sedang memberi buah diharapkan kepada Tuhan. Dikerjakan mana yang biasa dan dalam batas kesanggupan manusia, sedangkan yang di luar itu diserahkan kepada Tuhan. Seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah, lalu ditinggalkan untanya dekat pintu masjid, tanpa diikat. Dengan begitu dia menyerahkan kepada Allah untuk menjaganya. Lantas Nabi menyebutkan yang sampai sekarang tetap menjadi perkataan, iaitu iqilha wa tawakkal. Ikatlah untuk kamu tadi tu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara hadis akhir zaman yang menceritakan tentang keberadaan Dajjal dalam usaha untuk menyesatkan manusia adalah diberikan kuasa yang hebat. Hari ni kalau kita tengok cerita-cerita orang putih, orang jahat kan, dia ada super power kan. Dajjal macam tu lah, hebat. Antara kehebatan Dajjal yang Allah Ta'ala izinkan berlaku, kalau dia pergi ke satu tempat yang kering kontang, tempat yang memang kita kata bumi itu dah ditinggalkan, kampung itu dah tak ada orang duduk dah, macam-macam benda-benda yang ditinggalkan. Kata Dajjal dalam satu riwayat, nak tak aku hidupkan bumi ni? Maka orang kata apa? Nak, dengan syarat mengakui aku sebagai Tuhan. Maka bila orang akui dia saja sebagai Tuhan, maka dia pun buatlah gaya apa kan, akhirnya bumi itu akan keluarkan semua hasil bumi dia, keluar emas,
keluar perak, keluar daripada bumi on the spot. Sehingga menyebabkan dalam riwayat menyebutkan orang yang ikut Dajjal ni berbondong-bondong datang macam sekumpulan lebah. Bermaksud apa? Oh, pengikut Dajjal ni ramai. Dan ada pun orang beriman ketika mana Dajjal offer, nak hujan tak? Nak tanah subur tak? Aku mengaku aku sebagai Tuhan. Orang beriman tak mengaku. Maka bagi kawasan yang mengaku Dajjal sebagai Tuhan, on the spot Dajjal buat. Bukannya hujan turun tunggu sebulan, tak, hujan turun terus on the spot, tanah tu jadi subur, tumbuhlah pokok apa. Jadi kita bayangkan itu suasana yang sangat-sangat merusingkan bagi kita yang hidup di fasa-fasa ini. Kalaulah Dajjal itu muncul, apakah kuat iman kita untuk bertahan dengan godaan sedemikian, sehingga menyebabkan para sahabat bila dengar cerita Nabi tentang Dajjal ni, bila Dajjal offer kepada orang yang mengaku ketuhanan dia, maka akan subur tanah, dia akan dapat banyak makanan, sehingga Dajjal ni simpan makanan yang sangat banyak. Tapi orang beriman, bumi kering kontang, tanaman tak subur, hujan tak turun, memang tak ada makanan. Jadi sahabat Nabi tanya, habis orang beriman makan apa? Makanan mereka adalah tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Jadi mereka dikenyangkan oleh Allah dengan zikir-zikir tersebut. Jadi kita kata, boleh ke sehari tak makan nasi berzikir je? Tak jadi, kita nak kena cari nasi juga ni. Jadi ini gambaran beza antara memahami makna tawakal dengan makna yang sebenar, menyerahkan urusan kepada Tuhan. Selepas mana kita bertungkus lumus berusaha, sampailah Allah Ta'ala takdirkan dah tak boleh buat apa dah, barulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Allah